dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Amiruddin dan pimpinan Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah dapat bersama-sama malam ini. Sebenarnya datang sini saya bagi tahu tanya Amiruddin. Saya yang undang diri saya datang ke sini, bukan saya dijemput. Kerana jadualnya tidak ada, kerana saya baru sampai daripada Vietnam. Ya. Jadi Azizah kata, abang tak rehat lagi kan? Tak apa, saya rehat di Gombak. Tadi di Vietnam, Alhamdulillah. Saya cerita Vietnam sikit saja. Vietnam itu memang negara komunis. Ya. Tapi hubungan dua hala baik. Pelaburan ya, dan perdagangan di antara dua negara. Tapi yang menariknya, tadi saya bagi tahu Perdana Menteri dia semalam, saya kata saya nak pergi solat jemaat di masjid. Dan jarang sekali tetamu luar, Perdana Menteri ke Presiden ke Raja, yang pergi ke masjid, bagi sedikit tazkirah di Masjid Hanoi. Ya. Dan itu memberikan semangat kepada umat Islam di situ. Kerana saya beritahu betul kita jumlah kecil, tetapi kita kena ada prinsip kita. Kita terima kasih kepada kerajaan beri kelonggaran kepada golongan minoriti Islam, tetapi saya bertanggungjawab sebagai mewakili rakyat Malaysia, beri semangat dan sokongan kepada umat Islam di Vietnam. Saudara, saya tidak datang di sini untuk sambut maki hamun. Saya tadi bercakap dengan sahabat-sahabat saya, Tuan Kuasa Surau dan Tegak Masjid. Nampak dalam pilihan raya ini keadaan dah mula tajam dan hangat. Yang tidak ada lagi batas akhlak dan nilai. Ada aja mikrofon, ada aja orang maki. Saya kata saya dengan UMNO lama, ya, sebelum keadilan. Dengan PAS pun saya sahabat lama. Ya. Marhum Ustaz Fadil Noor itu macam abang kandung saya. Kita beza pendapat, tapi tak pernah saya dengar dia maki hamun saya seperti mana anak-anak dalam beberapa orang dalam PAS sekarang. Tok Guru Aziz yang mendoakan kita. Ya tak apa, tak setuju tak apa. Tetapi bagaimana orang seperti alim, pemimpin boleh sikap begitu? Dan pasal apa pemimpin-pemimpin sekarang yang jadi begitu keterlaluan? Yang ni kita kena soal. Dia bukan saja pemimpin. Umpamanya dia bercakap lucah, tu masih jawab Allahu Akbar. Ada Tok Guru, masih lagi doa, pertahankan. Ini akhlak apa ini? Ya. Padahal kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi. Bukan parti. Yang tinggi, yang mulia itu Islam. Sebab itu saya kata, kita jangan lari pada nilai dan akhlak ini. Bila saya sebut madani, bila madani ini tidak lari daripada prinsip nilai dan akhlak. Kita bercakap soal ekonomi, kemampanan. Tapi kalau tidak ada ihsan, tidak ada nilai dan akhlak, tidak jadi ekonomi itu. Sebab itu, kita kata kita nak bangun. Ada pelaburan suku tahun pertama 71 bilion ringgit. Saya pergi negara China, 170 bilion ringgit. Ya. Nilai pelaburan. Tetapi ada syarat-syarat yang saya tetapkan. Saya tidak akan izinkan ya, amalan yang lalu, kelang-kelang dan syarikat, untung bilion ringgit. Pekerja itu duduk macam sarang, rumah-rumah, kandang lembu. Pekerja-pekerja gaji sangat rendah. Saudara, hari ini tidak dibicarakan. Ini bekas menteri besar, bekas menteri dia bercakap pasal apa? Oh, Anwar pakai capal. Memang sibuk aku pakai capal, pasal apa? Anwar pakai baju Melayu di luar. Itu poin dia. Bagaimana dengan nasib pekerja? Bagaimana dengan nasib orang miskin? Bagaimana nak bangun ekonomi? Tak ada dia cakap. Dia cakap dia nak Islam. Islam bagaimana? Apa prinsip dia?
Oh, dia orang ni tak Islam. Di mana? Saya tanya di parlimen. Bagi tahu saya, di mana saya khianat Islam? Bagi tahu saya, di mana saya khianat kepentingan orang Melayu? Bagi tahu saya, di mana saya khianat kepentingan rakyat miskin di negara ini? Ya, saya lawan betul. Orang-orang menteri dulu, Perdana Menteri dulu, Menteri Keuangan, kayanya bilion ringgit. Saya tak peduli. Kamu boleh kumpul berbilion-bilion ringgit. Saya tetap pertahankan negara hukum. Kamu salah, kamu curi duit rakyat, kamu rasuah, kami serang kamu. Aku tidak tolak ansur sama sekali. Mak itu marah. Semua marah. Tun Mahathir marah, Mahidin marah. Ini Anwar tak ada cakap lain. Cakap rasuah. Iyalah. Harta negara. Saudara nak dapat RM40 tambahan sebulan. Senang ke susah? Ya. Nak dapat RM40 sebulan. Tambah susah. Dia senang-senang kumpul. Ratus-ratus juta ringgit. Berbilion. Kemudian datang pilihan raya bagi. Kalau dia tak boleh bagi, suruh bini dia bagi. 200. Ini aku. Ya. Ini masalah dia. Sebab itu saya nak pesan saudara. Pilihan raya ini bukan medan untuk membaki orang. Pilihan raya ini nak terangkan apa yang kita buat. Betul. Saya tak ambil gaji, dia permainkan. Oh, dia dah kaya. Ni, orang kaya raya berbilion ringgit. Mahathir pun ambil gaji. Tun Daim pun ambil gaji. Azmin pun ambil gaji. Padahal dah kaya dah. Saya tak ambil sebab apa? Saya malu pada rakyat. Gaji dia RM1,000. Jadi saya dapat elon parlimen cukup. Saya tak miskin kerana tak ada gaji. Kereta ada walaupun proton. Pergi Hanoi tadi naik kapal terbang kerajaan. Makan orang bagi. Sudahlah, syukurlah. Guna kuasa tolong rakyat. Jadi satu perkara yang dia tak boleh soal. Bila saya kata kita nak noktahkan kemiskinan. Saudara, berapa tahun kita dah merdeka? 60 tahun lebih. Ini dia. Alhamdulillah saya kata. Kerana saya susah dulu. Saya masuk penjara kerana tolong rakyat miskin baling. Saya ingat. Dan banyak-banyak saya pergi mana-mana reformasi. Yang paling kuat sokong ni orang susah. Tahu tak? Ya. Reformasi. Ya. Orang bawah yang sokong. Bukan Tan Sri yang kaya-kaya. Dia tak sokong. Bukan yang bilion-bilion. Tak ada. Orang bawah. Jadi sekarang Allah takdirkan. Alhamdulillah. Raja-raja Melayu bersyuarat. Yang di-Pertuan Agong titah. Buat kerajaan perpaduan. Anwar jadi Perdana Menteri. Sakit hati dia bukan main. Mana ada Agong kata perpaduan? Hang ni pekak ke? Ya. Mana ada? Saudara. Raja-raja putus sebab kau tak nak jadi macam Thailand. Pilihan raya ada 2 bulan. Perdana Menteri belum boleh lagi buat. Ambil. Ya. Malaysia ni setelah 4 hari, Agong panggil Tan Sri Muhyiddin dengan Ustaz Hadi Awang. Ya. Kata, bincang. Buat kita perpaduan. Dia tak mau. Jumpa saya. Saya pun berat nak perpaduan ni. Dengan parti yang kita dulu lawan. Tetapi, pertama titah tuanku. Tapi titah tuanku tu ada sebab. Kalau tidak, tak ada yang ada majoriti. Jadi saya jumpa Datuk Seri Zahid Hamidi, bincang panjang dengan dia. Dan dia tak kata, lepaskan kes saya, bagi duit dekat saya. Tak ada. Dia kata macam mana? Boleh tak keadilan DAP Amanah setuju prinsip-prinsip ini? Saya tanya dia, kamu boleh tak setuju prinsip-prinsip ini? Apa dia? Kita kena hentikan amalan rasuah dan curi duit rakyat. Itu yang pertama. Dia setuju, saya setuju. Abang Johari, Premier Sarawak setuju. Haji Ji setuju. Baik, kalau setuju, kita hentikan. Yang lalu, kita boleh bincang panjang. Tapi mulai sekarang dah 8 bulan saya jadi Perdana Menteri. 8 bulan saya berhenti. Tunggu berapa lama? 25 tahun. Ya Rabbi.
Ya. 8 bulan, 1 kes. Saya tanya SPRM. Saya tanya polis Diraja. Tanya lembaga hasil dalam negeri. Tanya bank negara. Ada tak kes? Oh, dia kata ada, melibatkan ada 3 pegawai. Panggil, bagi tahu menteri pegawai ini terlibat. Buang. Kalau ada menteri terlibat, percayalah ini Anwar Ibrahim. Kalau ada menteri terlibat, saya tidak peduli parti mana. Out terus daripada kerajaan. Baru boleh. Yang nak sakit hati sebab apa? Saya ambil tanah. Saya curi tanah rakyat. Saya curi saham. Saya buat mahligai. Saya ambil commission contract. Saya ambil jana wibawa. Saya tak ambil. Saya ingat, bukan penting ke ini? Ini penting. Negeri ini rosak sebab ada Perdana Menteri baru, ada Menteri Kewangan, ada Menteri Ekonomi, ada Menteri kerja dia sakau. Kemudian dah habis sakau, bicara, kita lah parti yang tolong orang Melayu. Oh lah. Tolong Melayu. Melayu mana? Sebab tu saya cabar Tuan Mahathir, Daim, bekas-bekas menteri yang kaya-kaya ni, betul nak tolong Melayu? Datang besok kempen kamu tanya, betul Datuk Seri ke, Datuk ke, Tan Sri ke, Tuan nak tolong Melayu? Mesti. Baik. Berapa Tuan ada harta? 1 bilion? 2 bilion? Bagi balik ke anak-anak muda yang tak ada kerja. Bagi balik kepada rakyat. Ya. Sampai sekarang mana dia jawab? Saya tak ada duit. Saya tak ada apa pun. Hang berabang orang percaya. Yang percaya kalau tak ada duit bodoh. Jadi saudara, kena ingat ini. Tak selesai. Nak kempen. Nak cerca saya tak selesai. Hang cercalah pagi sama malam. Bagi tahulah orang Pasca Bersatu yang maki saya. Bagi tahu dia. 25 tahun dia orang maki saya. Kalau Allah takdir jadi Perdana Menteri, jadi juga. Ya. Bagi tahu apa dia dasar ekonomi yang tak kena. Oh, sebab ringgit jatuh. Sejak minggu lalu naik. Pepe tak cakap apa? Ringgit sekarang dah perkuat balik. Tetapi walaupun jatuh, tak seteruk masa Mahyudin dari Perdana Menteri. Tak seteruk masa Perikatan Nasional. Sekarang Alhamdulillah lebih kukuh. Inflasi turun. Ada masalah? Ada. Sudah ingat kita, hari Isnin kita ada mesyuarat Majlis Pelaburan Negara. Hari Selasa mesyuarat khas sebab hari Rabu patut hari Jemaah Menteri, tapi Presiden Bongbong Marcos Filipina datang. Ini pertama kali Presiden Filipina dah berapa puluh tahun tak pernah datang. Awal bulan depan, Tuanku Keduli Yang Maha Mulia Sultan Brunei akan berangkat ke Malaysia. Orang pandang hebat Malaysia ni sekarang, tahu tak? Bayangkan berapa besar datang melawat masa dia jaga. Tak ada. Ni saya diundang 500 negara. Saya tak pergi melainkan ASEAN. ASEAN ni saya kena cover semua negara. Sebab tu saya pergi ke Vietnam. Saya tak pergi. Ada jemputan ke Amerika, ada jemputan ke Holland, ada jemputan ke Arab. 2 hari yang lalu, yang mereka kata saya tak diterima oleh Arab Saudi. Putera di Raja Muhammad bin Salman tulis surat kepada saya. Dia sendiri sign. Al-Akhul Karim. Saudaraku Anwar Ibrahim, tafadhal, kata dia, datanglah ke Arab Saudi kerana masa ni kami ke lapangan untuk buat lawatan rasmi. Tapi saya belum dapat bagi tarikh lagi. Muhammad bin Zaid jemput. Amir Khatar. Minggu lalu Tayyip Erdogan telefon. Dia kata, Anwar, saya kata baru pergi Presiden. Dia kata itu pergi lawat gempa bumi. Ini lawatan rasmi belum. Jadi ini penting dalam dunia persahabatan supaya ada pelaburan. Saya bawa Elon Musk, orang paling kaya di dunia. Apa dia, orang pembangkang jawab, kami yang dah jumpa dulu. 3 tahun dulu kami dah jemput. Iyalah kamu jemput, dia tak datang.
Dan video call gitu. Dia yang minta nak video call. Dan dia cakap dengan saya, terus dia kata, kita dah setuju buka ibu pejabat Tesla, bawa Elon Musk di Cyberjaya. Ini kerana keyakinan dia kepada Menteri Besar Selangor Saudara Amiruddin. Sebab tu kita nak kekal dia sebagai Menteri Besar, insya-Allah. Jadi saudara, ada hal-hal lain lagi. Ya, hasil banyak, rakyat miskin. Sebab penyakau-penyakau ni terlalu ramai. Ya. Jadi saya kadang rasa sedih juga. Kalau orang maha kaya yang korup itu tak sokong saya faham. Tapi kalau orang miskin tak sokong saya duka cita. Sebab saya sungguh-sungguh, ni bukan politik ni. Saya tak peduli orang cakap apa. Tapi saya sungguh-sungguh. Jadi Perdana Menteri minggu pertama, saya dapat tahu ada orang miskin beli susu anak, tak cukup wang. Ada orang miskin beli uniform sekolah, tak cukup. Ada polis duduk di quarters yang teruk betul-betul. Dah puluh tahun tak ada siapa peduli. Saya pergi Lok Kawi, tentera, rumah tentera yang sangat tenat. Sekolah, tanda sekolah pun tak di-repair. Ya. Jangan cakap jalan masuk ni tadi. Itu tidak utama banding dengan sekolah yang dinding atau pintu sekolah atau fan tak ada. Ada tak sekolah yang tandas rosak di sini? Ada? Baik. Ini yang saya perhatikan. Bukan saya fikir nak buat mercu tanda, Twin Tower. Tak ada. Saya Perdana Menteri, saya tak peduli Twin Tower. Yang saya peduli, pertama tandas sekolah baiki dulu. Itu anak-anak kita belajar. Klinik kesihatan baiki. Rumah polis, 2 minggu yang lalu saya lulus 200 juta untuk repair segera. Rumah tentera 200 juta repair segera. Jadi polis dan tentera dengar betul-betul. Kalau tak sokong saya tak tahulah. Ya. Dah betul. Orang berjanji Melayu, hidup Melayu. Melayu mana hidup? Pemimpin kaya raya. Pemimpin kayanya berbilion. Melayu ni Melayu yang di sekolah ni. Anak-anak kita. Bagaimana kalau cucu saya masuk sekolah, sekolah yang baik, semua baik. Tapi yang lain cucu saya juga. Anak-anak kita juga. Macam mana kita boleh biar negara merdeka lebih 60 tahun. Kekayaan tinggi. Tetapi sekolah tandas pun tak baiki. Saya tak mau bangga sebagai Perdana Menteri kalau rumah polis yang robek, sekolah tandas yang rosak, saya tak sanggup pertahan ini. Sebab itu saya kata tahun ini saya beritahu semua menteri, semua jabatan, semua pegawai daerah, kamu cari setiap orang yang miskin tegar. Jumlahnya sekarang ni 130,000. Kalau lebih pun cari. Kalau ada orang yang miskin tegar, tak ada wang beli susu untuk anaknya, itu tanggungjawab Perdana Menteri. Ya. Apa perlu 200 juta saya cari. Ini hutang banyak-banyak, buat kontrak Januari bawah, kamu sapu. Buat tempatan banjir, sapu. Kemudian mari sini hidup Melayu. Ada kita pun hidup Melayu. Ya. Kemudian bercakap sikit, oh ikan Islam, Allahu Akbar. Saudara, orang cari makan pun tak boleh. Kerja kerajaan ini atas nama Melayu, atas nama Islam, atas nama rakyat Malaysia, baik Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan, mesti selesaikan masalah rakyat. Hebatnya Saidina Umar bin Aziz kerana dia selesaikan masalah kemiskinan di kalangan rakyat. Dia solat, dia tahajud waktu malam. Dia seorang yang zuhud, itu dia dengan Allah SWT. Dan kita mudah-mudahan tingkatkan kekuatan iman dan ilmu dan akal dan akhlak kita. Tetapi tanggungjawab dia sebagai khalifah itu kepada rakyat.
Ya. Selesai masalah rakyat. Itu tanggungjawabnya. Dan saudara, saya nak beritahu. Orang boleh apa pun maki, dia boleh buat. Tapi saya bantu rakyat dan orang miskin, saya tidak tolak ansur. Sebab itu, kalau orang masih rasuah semasa saya Perdana Menteri, kalau dulu raja-raja dulu dia sula sampai mati, saya tak boleh guna undang tu sekarang. Undang-undang sula tak ada dah. Anak muda tak tahu apa sula. Sula. Dia tak tahu, tak masuk buku sekarang. Ya. Tapi untuk kita, saya tak mau tolak ansur. Ya. Orang tuduh, oh ini Anwar, zalim. Zalim apa? Oh kerana hadapkan seorang ke mahkamah. Kes apa? Kes hina raja. Siapa buat laporan? Dewan Diraja Selangor, bukan saya buat laporan. Dewan Diraja, kamu marah dengan Dewan Raja? Dewan Diraja Selangor boleh buat sebab apa? Sebab persetujuan perkenan Tuanku Sultan Selangor. Kemudian apa Tuanku sebut? Bila kalau betul tak salah pasal apa Ketua PAS Selangor pergi menghadap minta ampun. Kemudian apa kata Tuanku? Tak selesai. Besok polis berdakwa. Tak ada siapa mereka lepas undang-undang. Dia hari-hari maki Anwar. Semua dia maki. Hari-hari maki saya. Ada saya dakwa? Tak ada. Ada saya suruh polis tangkap? Tidak. Tapi kamu sentuh raja, kamu memang cari penyakit. Sebab raja ini dia mengatasi politik. Raja ini payung negara. Raja dan perlembagaan kedaulatan. Daulat maknanya tak boleh kita jadikan percakapan mainan. Ini sebab baik dengan Tun Mahathir. Belajar dari Tun Mahathir. Kemudian kena dakwa. Bila dakwa, zalim Anwar. Kamu sentuh raja, saya tak kata. Kalau tak kata, kamu minta ampun buat apa? Kalau tak kata, kamu tak jangan bimbang. Tetapi ini dia saudara. Tak apa, itu soal polis, pendakwa, hakim. Yang nak marah saya sebab apa? Saya tak campur. Boleh panggil, tanya Ketua Polis Negara. Ya. Tentu saya dimaklum. Tetapi ini menyentuh raja-raja. Saudara, negara ini rosak kalau kita mainkan raja-raja. Perdana Menteri Thailand, Pita, sampai sekarang, walaupun dia dapat undi banyak ahli parlimen, tak diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebab raja ada kuasa. Berapa minggu dah? 2 bulan. Lepas pilihan raya, belum boleh lantik lagi Perdana Menteri. Jadi kena ingat, sistem kita begitu. Itu soal raja. Kemudian orang kata, dia rasuah. Ya. Ini semua politik. Politik apa? Janawi bawa projek bantu Bumiputera. Perdana Menteri pergi itu Mahidin bagi projek bantu Bumiputera kepada syarikat Cina. Kemudian bila disebut, saya tak salah. Orang PAS pun, Allahu Akbar. Sudah, tak betul. Saya nak bagi tahu kawan-kawan saya PAS. Saya tak datang sini untuk kecampas. Saya tak pernah dalam sejarah hidup saya kata PAS itu parti ajaran sesat. Yang kata siapa? Mahidin. Saya tak pernah kafirkan PAS. Siapa yang kafirkan? Mahathir. Ya. Jadi sudah, saya tidak. Apakah saya setuju semua PAS? Tak, saya tak setuju. Apakah saya baik dengan beberapa pemimpin PAS? Ya, saya baik. Apakah saya anggap mereka ada musuh? Tidak. Tetapi saya tidak setuju cara ini. Saya tidak setuju. Kerana di mana yang kita? Ya, di parlimen. Perdana Menteri Tambun telah menzalimi negeri-negeri pembangkang khususnya PAS. Saya bangkit, saya baca. Peruntukan bawah Anwar untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah lebih daripada peruntukan masa Perikatan Nasional. Bila kita jawab, dia diam. Ya. Dia patut minta maaf kerana fitnah. Jangan pakai sebab kamu pakai kepiah, kamu boleh fitnah.
Jangan sebab kamu pakai serban dan jubah, kamu boleh fitnah orang. Tak betul. Ingat jana tebatan banjir. Saya jimat 1.8 bilion ringgit. Saya bagi pada siapa? 800 juta Kota Tinggi banjir. Jimat daripada wang tebatan banjir. Kalau esok Perikatan Nasional kekal, lesaplah duit tu. Nasib baik Allah mentakdirkan kita ambil, kita selamatkan 1.8 bilion. 800 juta bagi kepada Johor kerana banjir di Kota Tinggi. 1 bilion ringgit. Saya bagi tahu kepada Datuk Mat Yaakob, Menteri Besar, saya bagi ke Kelantan untuk selesaikan masalah banjir di Kelantan. Bukan sebab saya pro PAS atau pro Kelantan. Sebab banjir di Kelantan. Dan Kelantan kerajaan negeri tak upaya. Tapi bezalah Menteri Besar ni dia baik sikit. Dia boleh sembang dengan baik. Jadi baru ni kita lulus lagi. 1.7 bilion ringgit bekalan air. Dan untuk tahun ini saya luluskan 500 juta ringgit untuk bekalan air bersih di Kelantan. Tapi bila syarah pergi sini, zalim. Allahu Akbar. Di mana zalimnya? Sudah tahu hukum orang zalim itu hukum berat. Saya tak mau jadi Perdana Menteri yang zalim. Saya tidak mau jadi Perdana Menteri yang sakor duit orang. Kalau kena dakwa, kamu rasuah. Ada menteri seorang, anak dia, anak menteri. Sakau duit minyak masak. Fikir, hak besar pun kamu sapu. Minyak orang nak menteri darah pun kamu sapu. Apa jenis manusia ni? Itu pun dah datang, kami dizalimi. Alah, benda sikit pun nak tangkap. Saya nak bagi tahu sikit ke banyak. Kalau segagi saya dah mandat Perdana Menteri, kamu curi duit rakyat, aku terajang kamu. Aku tak ada peduli. Yang nak dakwa, yang nak tangkap, siasat, SPRM. Yang nak tangkap, polis. Yang nak dakwa, Peguam Negara. Yang nak hukum, hakim. Tetapi bagaimana kita boleh biar? Ini sudah, saya minta kawan-kawan fikir betul-betul. Cuba tengok kes dia apa. Ada seorang, saya tak salah. Ini Tambun memang hasad, dengki dan pendendam. Sebab dakwa dia. Duit masuk akaun pribadi 9 juta ringgit. Zalim apa? Kamu jawab di mahkamah lah. 9 juta ringgit masuk akaun. Apa salahnya? Ingat negeri apa ni? Dia panggil Banana Republic ke? Sapu begitu. Jadi sudah saya kena faham. Tanya saya, guna kuasa untuk apa? Noktahkan kemiskinan Tegar pada tahun 2023. Ya. Oh, orang kita main-main. Tengoklah. Saya duduk pantau tiap daerah. Saya tanya pegawai daerah. Saya panggil semua pegawai daerah baru-baru ini. Dan saya bagi tahu, kalau senarai tak betul, ada orang yang terenaya, saya jalan ke tanggungjawab. Pegawai daerah itu mesti jawab kepada saya. Karena saya tidak mau orang yang susah dalam negara kita sampai uniform anak belajar pun tak boleh. Macam tandas. 2 hari sudah saya panggil Fadlina, Menteri Pendidikan. Make sure, saya kata. Kena betulkan. Saya tak mau. Ada lagi laporan, anak pergi sekolah. Ada tandas 6. 3 rosak. Ada sekolah itu tandasnya 8. 6 rosak. Jadi saya kata tak boleh. Dan mesti selesai. Duit kerja saya Menteri Keuangan. Banyak ke duit? Tak ada. Hutang berapa? 1.5 triliun. Tapi itu kerja saya. Saya cari sampai dapat. Saya jimat belanja. Menteri nak beli kereta baru? No. Nak buat pejabat cantik macam menteri-menteri dulu? No. Nak jalan keluar kalau tak perlu? No. Itu Perdana Menteri sudah nak bagi tahu. Sebab apa? Saya nak jimat wang untuk tolong rakyat. Dia kata fitnah. Kereta untuk Perdana Menteri berapa? 2 juta ringgit. Dah order oleh Tan Sri Muhyiddin. Tak sempat sampai, saya tanya. Berapa 2 juta?
Boleh hantar balik? Saya tak mau bayar. Okey, hantar balik. Dia pakai Proton second hand. Rugi? Tak rugi. Perdana Menteri juga. Ya. Dengan orang room hebat juga. Ya. Tapi sebab apa? Sebab bagaimana saya nak tegur orang jangan membazir. Perdana Menteri 2 juta ringgit satu kereta. Kamu nak mari sini hidup Melayu. Benda ni. Melayu, pemimpin ni mesti khudwah hasanah. Rasulullah SAW tu kita kasih dan cinta sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Kita ni ikutlah sikit-sikit. Ya. Kerana apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak penting. Ini nak akhlak, ya tak minum arak satu bab lah. Tapi yang sakau tak apa pula. Sebab itu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, dia jarang cakap pasal sakau ni. Dulu kluster mahkamah. Kita tak mau kluster mahkamah. Sekarang ramai kluster mahkamah. Jadi dah hilang dah. Ni, Seri Perdana. Saya tak duduk situ, saya duduk Sungai Long. Saya hanya panggil. Esok malam, Syekh Abu Bakar, ulama hadis terkemuka di dunia. Syarah Sahih Bukhari. Dia yang pakar paling tinggi, alim. Dia syarah Sahih Bukhari. Besok maghrib di Masjid Putrajaya. Jadi sila hadir. Tak mudah kita bawa ulama besar macam tu. Jadi biar orang gambar ramai sikit. Dengar yang duk kapirkan kita aja. Ini ulama besar tengok. Dia, saya jumpa, saya kenal dia. Saya pernah pergi ke Kerala tempat dia. Dia kata, dia tahu orang maki dia. Dia kata, Anwar jangan sebut orang dan maki orang. Tapi saya kata dia maki saya teruk sangat. Itulah pemimpin. Dia kena lebih sabar daripada yang dipimpin. Dia kena cuba timba ilmu lebih daripada yang dipimpin. Dia kena korban lebih daripada yang dipimpin. Allah, saya kata beratlah. Tapi itu nasihat dia. Tapi kalau tanya puak ini, dia kata apa? Dia memang kafir. Dia memang tak boleh masuk syurga. Ini masalah dia. Kategori orang dakwah ini, dia tak ada bil hikmah. Tak ada wal ma'uzatul hasanah. Tidak ada wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang sebab jadi. Jadi itu tentang Syekh Abu Bakar. Balik kepada Seri Perdana. Masa Tan Sri Muhyiddin berapa dia repair? Bukan repair, cantikkan. Ada lukisan, tukar lukisan. Ada kursi meja cantik, tukar kursi meja. Berapa jumlah belanja? 38 juta ringgit. Baik. Fikir. Tapi Allah takdirkan rumah tu tak siap. Dia jadi Perdana Menteri, belanja berapa? 38 juta ringgit. Terus Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, rumah tak sempat siap. Elok siap je rumah tu, Anwar jadi Perdana Menteri. Berapa belanja? 38 juta ringgit. Saya duduk situ tidak. Saya buat apa? Saya panggil ulama. Saya buat majlis zikir tiap minggu. Bila ada ulama dari Indonesia, daripada Turki, daripada Arab Saudi, daripada Mesir, bawa dan bagi keberkatan kepada Seri Perdana, sebab itu rumah pemimpin rakyat Malaysia. Berapa saya belanja untuk repair? Kosong. Saya bagi tahu pengurusan, saya tak mau ambil duit rakyat belanja untuk. Yang tak cukup tak apa, saya buat di Sungai Long. Itu dia sudah. Kalau belanja bagi makan, itu belanja bagi makan. Tetamu. Panggil rakyat. Datang. Itu sudah. Ya. Dia hina kita apa sah? Tapi dia tak sebutnya ini. Tak sebut. Saya tanya buat apa? Masa itu COVID. Rakyat tak ada kerja. Minta kotak makanan. Kamu belanja 38 juta. Sekarang bergegar hidup Melayu dan tolong rakyat. Dan saya khianat. Khianat di mana? Aku tak curi duit rakyat. Aku tak ambil kontrak. Aku tak bagi allowance khas kepada anak aku ke bini aku. Tahu tak? Sebab tu saya berani cakap betul-betul. Allah sehingga. Ya. Ini. Jadi ini yang saya minta mandat ni pilihan raya itu dia.
Bagilah peluang. Kita baru 8 bulan. Kalau saya khianat, tolak saya. Kalau saya tak jaga Melayu, tolak. Kalau saya sakau duit rakyat, saya ambil tanah, saya ambil balak. Saya curi. Tolak, tak layak saya jadi ketua. Tapi kalau saya gunakan kuasa untuk bantu rakyat, terutama yang paling miskin. Tingkatkan kegiatan Islam. Kerajaan cara rasmi. Bulan lalu terbitkan ikhtilaf, adabul ikhtilaf fil Islam oleh seorang ulama besar. Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Dia terbitkan oleh JAKIM. Yang pertama saya edar kepada menteri-menteri. Menteri Islam, Menteri Buddhis, Menteri Kristian, Menteri Hindu. Saya kata kena baca. Mana adalah sejarah Perdana Menteri suruh baca buku Islam semua ni. Alasan saya, kamu nak pimpin rakyat Malaysia. Kamu kena tahu bagaimana orang Islam itu beda pendapat. Adab dia. Sekarang, saya minta Kementerian Pendidikan terbitkan syarah Matan Arba'in oleh Imam Nawawi. Hadis 40 dengan syarahnya. Karena kalau tidak orang cakap Islam berdega-dega. Hadis pun tak pernah baca. Maki amun orang. Jerit Allahu Akbar. Tetapi tak pernah baca syarah Matan Arba'in. Jadi saya kata, terbitkan biar kita baca, kita faham. Supaya ada adab, ada akhlak. Ini yang kita cuba buat. Yang lain saya percaya Selangor Amiruddin telah terangkan panjang. Program-program kita buat yang lain pun kita terangkan. Saya tidak guna majlis untuk itu. Cuma saya nak rayu saudara. Kita nak Selangor ini dan pilihan raya ini bagi kekuatan, dukungan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini Gombak Setia. Masuk Ulu Kelang. Nanti bila, Ulu Kelang. Bila diumumkan nama calon, tak kira lah daripada keadilan ke, amanah ke, UMNO ke, yang diumumkan baru hanya Megat, Gombak Setia. Mana Megat? Ya. Ya. Lepas dia dah umum tadi, Datuk Sri Zahid umum tadi di Shah Alam, itu yang saya berumum. Boleh naik pentas sikit. Nak tengok kamu berdiri macam mana. Kemudian yang lain, bila diumumkan besok, kita bagi sokongan. Kita nak supaya bagi mesej yang jelas. Kerajaan itu memang zalim pada orang. Kerajaan itu aniayai rakyat, wajib tolak. Tapi kalau kerajaan itu cuba sedaya upaya tingkatkan usaha, siapa pun calonnya, lelaki atau wanita, dari parti mana, dari gabungan kita, perpaduan ini, saudara mestilah bagi sokongan. Ada orang tanya, ni Anwar, you kerja dengan UMNO. Saya nak bagi tahu, kalau tidak dengan sokongan UMNO, kita tak boleh tubuh kerajaan. Kalau tidak dengan pendirian Datuk Seri Zahid, sebab tu mereka serang Zahid habis-habisan. Kerana sokongan Zahid, perkuatkan kerajaan perpaduan, ya, dan mengalahkan Perikatan Nasional. Itulah dendam kesumat dia tak habis-habis. Tetapi kita kena ingat, kau dalam keadilan Pakatan Harapan kekal. Dan dengan bersama dengan UMNO Barisan Nasional, kita dah jadikan kerajaan ini kerajaan yang kuat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Oh, ada yang kata Anwar ini pecacai. Fadlina di Sungai di Penimbung Tebal, bila saya rasmi masjid baru di Sungai Bakap, dia bagi tahu di tempat namanya Relau, dia pergi kampung, orang tu jerit kat dia, "Hai Barwa DAP." Inilah bentuk akhlak. Sudah. Ya. Yang masalah dengan DAP yang dibangkitkan dulu tu masa Pakatan Harapan. Betul. 22 bulan. Siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Ekonomi? Ya. Siapa Menteri Dalam Negeri?
Ya, nak marah aku bersama. Sekarang siapa Perdana Menteri? Saya take full charge of this country. Ya. Astaghfirullahalazim, bukan maksud sombong. Tapi saya kata, baik di AP atau UMNO atau keadilan, kita pegang lurus ini. Kamu sakau, kamu dakwa, masuk penjara. Kamu tolong rakyat, kita bangkit dan bagi bantuan, tingkatkan usaha bersama-sama. Dan sekarang ini saya kata 8 bulan, alhamdulillah. Baik dari keadilan atau UMNO atau DAP, kita sepakat untuk bangunkan satu dasar dan pendekatan yang baru dalam negara ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih saudara. Saya ada mesyuarat dengan Mak Sabu sekarang. Dan kemudian nak atur lagi. Calon-calonnya lobby banyak. Yang layak ramai. Kawasan tak cukup. Saya ingat kena bawa kawasan sekurang-kurangnya 100 kawasan di Dewan Undangan Negeri. Dia baru cukup untuk semua. Jadi terima kasih. Minta maaf kalau tersinggung apa-apa. Dan jangan lupa, memang ada, kerana penyakau-penyakau ni banyak duit. Jangan lupa. Penyakau-penyakau ni dia dah curi duit lama masa dia jadi menteri. Sekarang senang-senang dia bagi. Saudara, nak kena jaga negeri ni 5 tahun. Kita dah belajar dan tengok. Ya saudara, saya tak sebut siapa nama. Saudara tahu, tepuk dada, tanya selera. Tanggungjawab kita buat sesuatu sebaik mungkin untuk membela nasib rakyat, majoriti orang Melayu, martabatkan Islam dan jaga harmoni di antara semua kaum dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! Reformasi! Perpaduan! Perpaduan! Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia atas ucapan yang penuh bersemangat sebentar tadi. Hadirin diminta untuk tidak meninggalkan majlis kerana kita ada lagi